السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julus fi at-turuqat. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, iyyakum wal julus fi turuqat. Nabi kata, hendaklah kamu jauhi, hendaklah kamu elak daripada suka duduk di jalan-jalan. Nabi pesan. Nabi SAW kata, hendaklah kamu jaga-jaga, jangan sampai kamu ni kena satu penyakit, suka duduk-duduk di jalan-jalan. Bila Nabi kata macam tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kami tak boleh elak daripada duduk di jalan-jalan ni, pasal tu tempat kami bersembang. Ini sahabat Nabi. Nabi kata, jaga-jaga, jangan ada di kalangan hampa ni suka tidur melungguk di jalan. Tak bagus. Jawab sahabat-sahabat ni pula, mereka kata, malana min majalisina buddun. Kami tak upaya nak elak. Pasal apa? Natahaddatsu fiha. Pasal tempat kami bersembang di simpang-simpang jalan. Jalan-jalan laluan orang, itu tempat kami berhimpun, tempat kami bersembang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fa iza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah. Nabi kata lah macam nilah. Kalau sekiranya kamu tak dapat elak, melainkan kamu terpaksa juga duduk di tepi-tepi jalan kerana nak bersembang dengan kawan-kawan, maka hendaklah kamu bagi hak jalan. Nabi kata, mula sekali aku nasihatkan hampa, jangan duk melungguk di jalan, tak bagus. Oleh kerana hampa kata
jalan ni tempat hampa nak bersembang. Nabi kata okey, kalau dah tak dapat tidur, nak elak tak boleh, jaga. Hak jalan kamu kena bagi. Sahabat kata, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, hak jalan ni apa? Apa benda hak jalan yang kami kena bagi? Hak jalan ni apa benda? Nabi kata, yang pertama, ghaddul basar. Nombor satu, kalau kamu tak dapat tidur, nak kena duduk juga tepi jalan, jaga mata kamu. Ghaddul basar maksud dia pejam mata. Makna dia jangan mata duduk biang jadi liang. Duduk tengok lagi orang perempuan lalu, tengok. Bila mata tengok mulut lagu nak tegung, mulut nak tegung lagu nak bersiul. Tak mahu gitu. Jadi nak elak daripada duduk tegung orang tak tentu punca, nak elak daripada mulut duduk jadi jahat dan sebagainya, nak elak daripada ingatan hati, ingat tak elok pada orang perempuan duduk lalu, pergi balik dan sebagainya, jaga hak ni mula sekali. Nabi kata, ghaddul basar. Tunduk pandangan mata kamu. Yang kedua, wakaful azah. Nabi kata kalau tak dapat tidur, terpaksa juga nak kena duduk tepi jalan kerana nak bersembang ni, Nabi kata wakaful azah. Jaga, tahan daripada menyakiti orang. Jaga, kalau dah tertengok pun orang lalu dan sebagainya, teringat nak kata apa-apa benda tak elok, jaga, jangan sampai kata. Sebab kalau kita terkata, ada orang nanti sakit hati. Kita manusia, tuan-tuan. Mata bila tengok, mulut nak kata. Manusia. Tu sebab Nabi kata, awal-awal lagi tak sampai duduk tempat tu. Sebab tu tempat kita boleh tengok banyak benda. Bila tengok banyak benda, mulut banyak nak kata. Dah kalau tak dapat elak juga, itu saja tempat hampa nak berjumpa, nak bersembang dan sebagainya, jaga adab-adab ini. Yang pertama, tunduk pandangan mata. Yang kedua, wakaful azah. Jaga jangan sampai kamu pergi buat satu benda yang menyakitkan orang ada lalu lalang tu. Yang ketiga, waraddus salam. Nabi kata yang ketiga, jawab salam. Kalau ada orang bagi salam. Nila ni ada tak, orang tak bagi pun duduk jawab. Bila orang perempuan lalu, Waalaikumsalam, dia duduk buat lagu tu. Ada juga. Jahat lah bila dia duduk tentu. Mata duduk tengok macam-macam ni, mulut dia nak jahat lah. Kalau ada orang lalu, orang tu orang yang menjadi kenalan kita, adik-beradik kita, kawan kita, orang yang kenal kita, orang yang hormat kita, dia bagi salam kat kita, Nabi kata raddus salam, jawab salam dia. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau terpaksa duduk juga tepi jalan, kena buat benda ni. Yang pertama, suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik dan larang orang daripada buat munkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bagi garis panduan kepada kita dalam hadis ni, garis panduan yang merupakan akhlak ataupun adab bagi orang-orang Islam. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi SAW qala, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaun wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaba thumma tad'una fala yustajabu lakum aw kama qala." Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah, kalau kita baca dalam hadis-hadis dia nanti sebut, bila sebut aja nama Huzaifah bin Yaman, dia akan tulis sebut, dia kata penyimpan rahsia Nabi. Ini Huzaifah bin Yaman. Dia ni dianggap sebagai penyimpan rahsia Nabi. Dia ada banyak benda-benda rahsia yang Nabi cerita kat dia. Orang kepercayaan Nabi. Macam kita lah tentang kita tak semua benda kita cerita kat semua orang. Ada benda-benda yang orang tertentu kita cerita, kita tak buka ke semua orang. Sebab kita tak boleh percaya semua orang. Tapi ada, dalam ramai-ramai itu, ada orang tertentu yang kita cerita semua kat dia. Pasal kita percaya pada dia.
Nabi SAW bukan tak percaya dekat sahabat lain. Tapi tak tahu pasal apa. Nabi sangat percaya kepada Huzaifah bin Yaman. Maka dia banyak simpan rahsia Nabi SAW. Kata Huzaifah, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih. Nabi kata, demi Allah yang nyawa aku ada dalam kekuasaan dia. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Nabi kata, demi Allah, hendaklah kamu semua suruh orang buat baik dan larang orang buat mungkar. Nabi sumpah. Nabi kata, demi Allah Tuhan yang nyawa aku pun Tuhan duk pegang. Demi Allah Tuhan yang maha berkuasa, yang bertanggungjawab, yang berkuasa penuh ke atas nyawa semua manusia. Demi Allah, aku nak pesan dekat kamu semua, kamu mesti buat dua benda ni. Yang pertama, suruh orang buat ma'ruf. Yang kedua, larang orang buat mungkar. Au la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqabah. Ataupun kalau sekiranya kamu tak buat dua benda ni, kamu tak suruh orang buat ma'ruf dan kamu tak larang orang buat mungkar, kalau kamu tinggal kerja ni, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan buat turun iqab ataupun balasan azab pada kamu semua atas dunia ni. Tuan-tuan, kalau atas dunia ni semua orang tak kisah kat siapa-siapa. Kalau atas dunia ni semua orang ambil sikap, tak peduli orang. Orang nak main rumah sebelah rumah kita dijadikan rumah sarang pelacuran pun buat bila janji jangan kacau rumah tangga kita. Ikutlah apa nak jadi pun, keliling rumah kita orang nak main minum arak apa-apa hampa punya pasal lah, aku tak ambil tahu apa kat hampa. Kalau itu sikap kita tak suruh orang buat baik dan tak larang orang buat mungkar. Kalau itu sikap kita, Nabi kata, la yushikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqabah. Hampir sangat Allah akan buat mai iqab. Allah akan buat mai satu balak ke atas kamu semua. Summa tad'unah fala yustajabu lakum. Bila dah mai balak Allah, kamu minta doa pada Allah, Allah tidak akan makbul doa kamu. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada hadis-hadis ni dapat kita faham. Hak mula tadi hadis mengingatkan kita tentang adab kalau sekiranya terpaksa duduk tepi jalan. Kalau terpaksa duduk tepi jalan, maka di antara adab yang nak kena jaga, selain daripada tunduk pandangan mata, selain daripada jaga mulut jangan sampai menyakitkan hati orang yang duduk lalu lalang depan kita, selain daripada tu disuruh supaya kita ni suruh orang buat ma'ruf dan larang orang buat mungkar. Mai pula hadis kedua hak kita baca ni, Nabi SAW pula sampai bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Nabi kata dalam sumpah dia, kamu mesti kena buat dua benda ni, iaitu suruh orang buat ma'ruf dan larang orang buat mungkar. Kalau kamu tak buat dua benda ni, Nabi kata hampir-hampir Allah akan buat turun mai satu bala malapetaka kepada kamu. Dan bila bala itu sudah turun, kamu minta doa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan makbulkan doa kamu. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin jahir. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, seutama-utama jihad, jihad yang paling baik, jihad yang paling hebat ialah apabila kamu mampu bercakap dengan kalimah yang benar dan adil di sisi pemerintah negeri. Ini paling hebat. Kamu berani duduk di depan orang yang ada kuasa, kamu cakap hak benar. Bukan kamu pergi maki dia, kamu pergi bercakap hak benar depan dia. Kamu tahu dia mampu buat apa-apa ke kamu, tapi depan dia kamu baca Quran, kamu baca hadis Nabi macam kamu duk baca selalu.
Depan dia kamu baca ayat Quran. Depan dia kamu baca hadis Nabi. Walaupun kamu tahu ayat Quran dan hadis Nabi yang kamu baca tu tak disenangi oleh dia, tapi kamu baca juga kerana kamu rasa kamu bertanggungjawab bercakap benar. Maka itu adalah jihad yang sangat besar, Nabi kata. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ummul Mukminin Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ma aqamu fikumus salah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang isteri Nabi yang bernama Hindun binti Abi Umayyah, dia menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innahu yusta'malu alaikum umara. Nabi kata akan berlaku satu masa dilantik untuk memerintah kamu beberapa orang pemerintah. Fata'rifuna wa tunkirun. Pemerintah ini pemerintah rojak, dia kata. Fata'rifun, ada sebahagian benda yang mereka buat kamu setuju, bagus. Watun kirun, ada sebahagian benda yang mereka buat kamu tak boleh terima kerana tak betul. Nabi kata kamu lambat laun akan jumpa keadaan ini. Kamu akan jumpa satu bentuk pemerintahan yang ada pada zaman kamu, yang pemerintah itu rojak. Hak baik pun buat, hak merapu pun buat. Benda-benda baik yang agama suruh pun ada buat, hak agama larang pun buat. Kalau kamu ditakdirkan duduk dalam keadaan yang macam tu, Nabi kata faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang benci dengan hati dengan keadaan mungkar yang ada, yang dibuat oleh pemerintah itu, faqad bari'a, maka dia terlepas daripada seksa Tuhan. Dia benci, tapi tak bercakap, tapi tak pergi lawan dan sebagainya, tapi hati tak suka. Bila tengok benda-benda tak elok ni buat, hati dia tak suka. Dia frust dalam hati dia. Apa ni pergi buat benda macam ni? Kalau ada perasaan macam tu dalam hati, Nabi kata faqad bari'a, maka dia terlepas daripada dosa. Wa man ankara faqad salima. Dan siapa yang tak boleh tahan, bukan setakat hati dia saja benci, tak suka dengan benda mungkar yang dibuat oleh pemerintah ini, bahkan angkara, dia pergi mengengkari benda tu dengan cakap misalnya, faqad salimah, maka dia selamat di hari akhirat nanti. Nabi kata walakin man radiya wa taba'a, tapi siapa yang dia reda dengan kemungkaran yang dibuat oleh pemerintah, dan barang siapa yang taba'a, turut ikut pula kemungkaran yang dibuat itu, fahuwal asi, maka dia ni merupakan ahli maksiat. Nabi SAW kata macam tu. Sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, sahabat kata ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Ini sahabat yang panas ni. Bila dengar Nabi kata akan ada di kalangan kamu pemerintah yang rojak macam ni, hak baik pun dia buat, hak mungkar pun dia buat, hala ke agama pun mau, hala ke nak melingkup pun dia mau. Kalau ada benda ni di depan kamu, kamu nak ambil sikap macam mana? Adakah kamu nak ambil sikap benci benda tu, benci dalam hati saja? Kalau itu sikap kamu, memadai untuk kamu selamat. Kalau kamu langkah setapak lagi pergi ke depan, kamu mengengkari benda tu, kamu bercakap benar, benda ni tak boleh, benda ni haram, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, faqad salimah, kamu selamat di hari akhirat itu. Tapi kalau sekiranya kamu ambil sikap, okey, dengan apa ada, bahkan kamu bersama dengan mereka. Nabi SAW kata, jaga-jaga orang macam ni dalam bahaya.
Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Ya Rasulullah, boleh tak kita pergi perang dengan mereka ni? Oh, panas. Ni apa ni? Dah orang bagi kekuasaan, orang bagi kuasa pemerintahan, orang bagi dekat dia sultah, orang bagi dekat dia power, dia pergi misuse, dia pergi salah guna kuasa yang ada kat dia, dia menjadi penaja kepada kemungkaran. Boleh tak boleh kita pergi lawan dengan puak-puak ni, kita perang dengan mereka ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata la, Nabi kata tak boleh lawan dengan mereka. Ma aqamu fikumus salah, selagi mana mereka mendirikan sembahyang. Nabi kata sampai nak perang, nak pergi terak dia, nak bunuh, tak boleh, tak sampai ke peringkat itu. Tapi kamu mesti benci apa yang dia buat yang tak betul, dan kamu mesti tegur dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 4 hadis yang kita baca cukup untuk kita ambil kesimpulan bahawa Islam, agama yang kita mengaku kata agama kita hari ini adalah agama yang nak kepada kesejahteraan. Islam mau semua jadi elok. Islam mau daripada pemerintah yang pegang negara ni terdiri daripada orang yang elok-elok. Islam mau rakyat semua terdiri daripada orang yang elok-elok. Islam mau semua orang yang duduk dalam negara, dalam dunia ni jadi orang yang elok-elok. Mudah-mudahan kalau semua orang boleh faham Islam, negara kita jadi elok. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 159. Muka surat 159, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah At-Taubah. Surah At-Taubah ataupun juga disebut sebagai surah Bara'ah. Kita sambung ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Maksudnya, dan bermula segala orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, setengah mereka adalah wali kepada setengah. Maksudnya bersetia dan tolong-menolong setengah dengan setengah. Jangan setia dengan kafir atau munafik, kerana mereka itu menarik kepada kufur dan maksiat. Bersalahan orang yang beriman bersama dengan orang yang beriman, menarik setengah akan setengah kepada iman dan taat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat malam ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita tentang sikap orang yang beriman. Sepatutnya orang beriman dia kena ada semangat tolong-menolong yang cukup kuat. Sepatutnya orang beriman macam tu. Sepatutnya antara satu ustaz dengan satu ustaz cover dia antara sama-sama dia, defend dia antara sama-sama dia, pasal sama-sama nak bawa agama Allah. Kalau berlaku keadaan ini, dua-dua ustaz ni beriman. Tapi kalau satu nak kepak yang satu, satu nak jatuhkan yang satu nak cederakan yang satu, tanpa bukti yang jelas, dia ada masalah dari segi keimanan. Allah Subhanahu wa taala kata wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman, kalau betul-betul dua-dua ni beriman, dia saling bantu-membantu antara satu sama lain. Mesti punya. Pasal apa? Pasal kita Islam, dia Islam. Pasal kita beriman, dia beriman. Pasal Quran kita, Quran dia. Pasal Nabi kita, Nabi dia. Pasal kiblat kita, kiblat dia. Sepatutnya kalau semua ni ada persamaan di antara sama-sama kita, kita saling kuat menguat di antara satu sama lain. Itu yang sepatutnya berlaku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Firman Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Sepatutnya orang yang beriman ini suruh mereka itu, yakni orang yang beriman itu suruh dengan segala kebajikan dan menegah daripada segala kejahatan. Sepatutnya orang beriman sama orang beriman ni, dia nak ajak kepada kebaikan dan dia melarang daripada kemungkaran. Tak sepatutnya dia orang beriman, dia buat benda mungkar. Dia orang beriman, tapi dia buat benda yang dilarang oleh Quran.
Quran larang menipu, tapi dia kata dia beriman, tapi dia menipu. Quran larang dia fitnah orang. Quran kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Quran kata fitnah ni lagi dahsyat daripada bunuh orang, tapi dia fitnah orang. Bagaimana dia nak mengaku dia beriman kalau sekiranya dia duk langgang ayat Quran? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, Allah kata orang yang beriman sepatutnya dia sama-sama dia suruh kepada ma'ruf dan melarang daripada mungkar, dan mendirikan mereka itu akan sembahyang 5 waktu, dan mengeluarkan mereka itu akan zakat harta, dan taat mereka itu akan suruh Allah dan suruh Rasulnya daripada iman dan taat, dan tinggal mereka akan kufur dan maksiat. Itu orang beriman. Dia tak buat satu benda yang Allah larang. Sama ada larang tu larang dalam Quran ataupun larang tu larang dalam hadis. Dia tak buat. Kalau dia terbuat pun pucat muka dia. Takut pada Allah. Kalau dia buat benda yang Tuhan larang, dia boleh duk gelak seronok. Di mana keimanan dia? Orang beriman ni bukan saja dia tak buat benda dosa. Orang yang beriman ni dengar ayat Quran pun boleh pucat muka. Itu orang yang beriman. Wajilat qulubuhum, gementar hati mereka itu orang yang beriman. Tapi kalau dia kata dia beriman, kalau dia pakai macam pakaian orang yang beriman, tapi dia nak buat dosa, dia boleh duk gelak seronok, kita bimbang dengan dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ulaika sayarhamuhumullah, bermula mereka itu, yakni orang yang beriman itu lagi memberi rahmat akan mereka itu oleh Allah di akhirat. Kalau betul orang ni beriman, di akhirat tak sah bimbang, Tuhan pasti akan bagi rahmat pada dia. Yakni rahmat diberi dengan syurga dan lepas daripada neraka. Di antara rahmat Allah ialah Tuhan bagi dekat dia syurga dan dia tak akan kena jilat api neraka. Firman Allah, innallaha azizun hakim, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menang pada segala kehendaknya, lagi hakim pada segala perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala aziz, maha perkasa. Maha perkasa makna kok mana pun Tuhan menang. Hakim makna dia bijaksana. Allah maha bijaksana. Tak ada satu makhluk dalam dunia yang boleh ting Allah dari segi kebijaksanaan Allah. Firman Allah, wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Telah janji oleh Allah akan segala mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu akan beberapa syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh beberapa air sungai tawar. Orang yang masuk syurga ni kok mana pun. Orang yang masuk syurga ni kok mana pun Allah akan bagi dekat dia janji yang Allah sebut dalam Quran. Di antara banyak benda yang Allah janji dalam Quran yang Allah ulang sebut tak berhenti, ialah syurga yang mengalir di bawah dia sungai-sungai air tawar. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita tunggu, kita masuk sana esok kita tengok macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, khalidina fiha, hal keadaan mereka itu kekal di dalamnya, yakni di dalam syurga itu selama-lama. Orang beriman, sah kata masuk syurga tak keluar dah. Masuk tu, masuk untuk selama-lamanya. Selama-lama sampai bila? Sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, dan beberapa rumah yang elok di dalam syurga jannatu adnin itu. Masuk dalam syurga tu bukan masuk tidur wah kemah. Masuk dalam syurga ni Allah sediakan masakin. Allah sediakan rumah-rumah masakin tayyibah, rumah-rumah yang baik-baik, yang elok-elok. Sabda Nabi SAW, iaitu mahligai daripada lu'lu'. Lu'lu' ni permata. Rumah yang dijanjikan kepada orang yang masuk syurga ni bukan rumah biasa, bahkan mahligai. Mahligai ni istana besar. Bukan setakat istana, tetapi istana yang dibuat daripada batu permata lu'lu'. Pada satu mahligai itu ada 70 rumah daripada yakut merah. Dia kata, dalam mahligai tu pula, dalam istana tu pula ada bilik pula. Bilik ada rumah pula, dalam istana tu ada rumah pula. Rumah 70 buah dalam sebiji istana.
Allah, nak abang lagu mana? Kalau orang Brunei senang kita abang. Pasal Istana Sultan Brunei ada 2,300 bilik. Tiap-tiap satu bilik itu bukan bilik. Tiap-tiap satu bilik itu rumah. Yang kata Istana Sultan Brunei, yang kata 2,300 bilik ni, dalam tiap-tiap satu bilik itu ada lagi 3 bilik lagi. Siap dengan kitchen, siap dengan dapur, siap dengan apa semua, komplit. Jadi kalau abang orang Brunei, dia faham terus. Oh, dia kata gamak macam Istana Sultan Brunei kot, dia kata. Dah, lebih pada tu. Hak Allah nak bagi ni lebih pada tu. Allah akan bagi satu mahligai, yang dalam mahligai tu ada 70 rumah yang dibuat daripada yakut merah. Yakut ni satu jenis batu permata merah, begitu. Pada satu rumah itu pula ada 70 bilik daripada zamrud yang hijau pula dah. Dalam rumah tu pula pecah lagi, ada bilik pula 70 bilik yang dibuat daripada batu zamrud hijau. Dan pada satu bilik itu ada 70 katil. Jenuh tidak masuk surga itu. Ya Allah kan. Dalam tiap-tiap bilik itu pula ada 70 katil. Dan pada satu katil itu ada 70 hamparan tempat tidur. Dan pada satu hamparan, satu isteri daripada huril ain, yakni anak bidadari. Oh, jenuh. Jenuh kelola lah. Ya kan? Jenuh kelola. Satu mahligai ada 70 rumah. Satu rumah ada 70 bilik. Satu bilik ada 70 katil. Satu katil ada 70. Apa dia panggil? Kain sapra ke apa? Ha? Cadar. Hamparan. 70. Tiap-tiap satu bidadari bagus yang duduk tunggu kita. Maka diberi seorang mukmin itu daripada kuat barang yang mendatang atas sekalian itu. Dia bagi pula satu suntikan, tak payah makan ubat abang bagus. Allah bagi kekuatan dekat dia untuk nak mendatangi semua bidadari ini. Kan? Pasal apa? Dia abang siap-siap. Pasal akan ada di kalangan orang ni bila dengar-dengar, mana boleh tak larat, dia kata. Tuhan abang siap-siap. Jangan cakap tak larat. Aku bagi kekuatan. Tak mau lagi surga. Tak rasa punya doa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keredaan daripada Allah itu terlebih besar berbanding dengan segala pemberian Allah pada hambanya atas beredaran kebajikan dan saadah, yakni bahagia. Dan dengannya, yakni dengan redha Allah itu dapat tiap-tiap kemuliaan dan juga siadah, yakni kebesaran. Itu dia. Dia kata semua-semua hak Tuhan bagi itu tak boleh lawan ada satu lagi nikmat yang paling hebat kepada penghuni neraka, kepada penghuni syurga, iaitu keredaan Allah. Kalau seronok pasal mahligai itu kecil bagi Allah. Kalau seronok dalam mahligai itu ada 70 rumah 70 biji itu kecil bagi Allah. Kalau seronok dalam rumah tu ada 70 bilik, rumah ada 70 bilik ni pun kecil bagi Allah. Semua benda yang Allah nak bagi tu kecil belaka. Ada lagi satu benda yang lagi hebat yang Allah akan bagi kepada penghuni syurga, iaitu keredaan Allah. Ini kita dah baca di Masjid Badawi, Kepala Batas. Kita dah baca dah. Macam mana hadis yang menceritakan tentang penghuni syurga, masuk syurga, Allah bagi kat dia macam-macam benda yang dia tak pernah sangka. Dia nak dapat benda-benda ni semua. Tak pernah sangka. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mai di depan penghuni syurga ni, Allah tanya mereka, cukup tak cukup? Puas tak puas dengan apa yang aku bagi? Penghuni syurga kata, apa yang kami dapat ni dah lebih daripada apa yang kami duk sangka. Cukup lah, maknanya lebih pada cukup dah. Tuhan kata, dah, ada lagi satu benda aku tak bagi kat hangpa dan aku nak bagilah ni. Penghuni syurga kata, ya Allah, ada lagi ke benda yang lebih baik daripada apa yang kami duk rasa lah ni? Tuhan kata, ada. Iaitu keredaan aku. Tuhan kata. Tak tahu nak abang, benda ni kalau kalkulator dia kira infinity. Tak boleh kira. Macam mana yang kata keredaan Allah itu merupakan kemuncak kepada nikmat ahli syurga. Tak boleh nak cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, zalika huwal fawzul azim. Bermula yang demikian itu, yakni pemberian rahmat, syurga dan keredaan itu, iaitulah kemenangan.
kemuliaan, bahagia yang sangat besar. Bahkan bukan kemuliaan dunia dan kebesaran dan kemegahan dan kemuliaan, maka jangan kamu tertipu dengan dunia. Itu dia. Hak atas dunia ni Tuhan kata tak ada banding dengan hak Tuhan nak bagi di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita sambung ayat ni, pengumuman ubah van PFJ 5779. PFJ 5779 tolong ubah, mengganggu laluan. Baik, firman Allah, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi Muhammad, perang olehmu dengan sungguh-sungguh akan segala kafir, dengan segala pedang dan segala senjata. Dan perangilah segala orang munafik dengan lidah dan juga dengan berhujah dengan mereka itu. Dan hendaklah kasar dan tegas olehmu ke atas mereka itu dengan marah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam nak menghadapi kufar, kafir ni dalam agama dia bahagi dua. Satu dia panggil kafir harbi, satu dia panggil kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang terang-terang tunjuk dia nak challenge kita. Ni kafir harbi. Kafir harbi maknanya kafir yang nak perang, yang mau kepada perang. Dia betul-betul tunjuk dia nak perang dengan kita. Dia betul-betul tunjuk kalau dapat tak dia cincang kita. Dia betul-betul tunjuk dia memusuhi kita. Ini kafir harbi. Macam Amerika lah ni. Dia tunjuk betul-betul dia nak musnahkan negara-negara Islam. Dia tunjuk. Tak ada segan silu, tak ada malu, tak ada apa. Dia kira dia nak ganyang habis-habisan negara-negara Islam. Dia tunjuk. Obviously, terang-terang dia tunjuk. Dia dah hancur leburkan bumi Iraq. Baghdad jadi sagon. Dia habaq kata dia nak pergi Syria pula. Dia habaq kata dia nak pergi Syria pula. Tak ada segan silu. Dia buat kenyataan demi kenyataan. Dia kata Syria adalah negara yang memberi perlindungan kepada semua teroris dalam dunia. Kita mesti kena ajak dia. Cukup biadab. Hak jenis macam ni Allah Subhanahu wa ta'ala kata ya ayyuhan nabi jahidil kufar. Hendaklah kamu jihad lawan dengan puan-puan ni. Wal munafiqin, dan juga satu golongan lagi iaitu golongan munafik. Kamu kena lawan dengan depa ni. Dengan golongan munafik ni lawan dengan lidah, yakni berhujah dengan depa. Sebab munafik ni masalahnya dia dah Islam dah. Tapi oleh kerana dia Islam dalam keadaan tak faham Islam tu apa, maka dia nak lawan Islam. Maka tanggungjawab kita bagi dia faham. Munafik ni dia Islam dah mengucap dah. Tapi oleh kerana sebab-sebab tertentu, dia jadi tak senang dengan Islam. Dia jadi rimah dengan Islam. Dia jadi tak selesa dengan Islam. Dia jadi nak lawan Islam. Dia jadi nak komplain Islam. Ini munafik. Maka dengan golongan yang macam ni, Allah kata hendaklah kamu berjihad dengan mereka ni dengan lidah. Pergi berhujah dengan mereka. Bercakap dengan mereka. Bagi keyakinan dekat mereka. Kata hampa ni dah masuk Islam. Hampa ni dah jadi orang Islam. Agama yang hampa pilih ni tak salah dah. Agama betul. Terang kat mereka. Bagi mereka faham. Begitu. Dan kasar olehmu atas mereka itu dengan marah. Dan bila nak bercakap dengan mereka ni biar tegas. Dia kata. Tegas bila bercakap dengan mereka dalam nak menerangkan Islam dekat mereka ni biar tegas. Kita bukan melawak, kita nak kata Islam ni baik, kita bukan melawak, kita nak habaq Islam baik sungguh, bukan nak melawak. Macam tu. Firman Allah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat kembali mereka itu ialah neraka Jahannam. Kafir munafik ni kalau sampai mati tak masuk Islam, sampai mati tak sedar, kata dia memilih untuk jadi munafik, ini satu bencana besar dekat dia, akan timpa dia di hari akhirat, maka dia akan diletakkan di neraka Jahannam. Dan sejahat-jahat tempat kembali dia. Neraka Jahannam ni tempat paling tak elok dalam dunia dan akhirat. Tak ada tempat yang lebih teruk daripada neraka Jahannam. Firman Allah, yahlifuna billahi ma qalu, bersumpah mereka itu, yakni munafik itu dengan nama Allah,
bahawa mereka itu tiada kata perkataan yang sampai akan dikau daripada maki hamun dan olok-olok itu. Puak munafik ni. Belakang Nabi punya duk gasak, Nabi punya duk hantam beruih temaga belakang Nabi. Belakang Nabi ni, Nabi Muhammad ni lagu ni, cerita benda hak pelik-pelik, buat fitnah yang bukan-bukan dengan niat satu aja, nak bagi orang benci dekat Nabi. Belakang Nabi. Bila jumpa Nabi, cakap elok, tak ada apa. Dan bila ditanya, dia betul ke kamu ni kata lagu tu dekat Nabi dan sebagainya? Dia kata tak. Dia deny apa yang dia kata. Dia menafikan apa yang dia kata. Allah sebut dalam ayat, yahlifuna billahi ma qalu. Bersumpah mereka ni, munafik ni, dengan nama Allah, bahawa mereka tak kata perkataan yang sampai kepada Nabi itu daripada maki dan olok-olok. Orang main habang dekat Nabi, ya Rasulullah, munafik ni duk kata dekat kamu macam ni. Mereka kata kamu macam ni, mereka kata kamu macam ni. Orang habang dekat Nabi. Bila Nabi dengar macam ni, Nabi jumpa dengan munafik ni, dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tanya dia, apa masalah yang hendak marah aku? Nabi pergi tanya dengan munafik-munafik hak duk gasak ke belakang ni. Nabi tanya, apa masalah hang dengan aku? Adakah aku pernah menjatuhkan maruah hang? Adakah aku pernah mengaibkan hang, nama hang depan orang? Adakah pernah aku pergi cabul mana-mana maruah keluarga hang? Adakah pernah aku ambil harta benda hang? Adakah aku pernah buat apa-apa benda tak elok terhadap hang dengan keluarga hang? Tak ada. Kamu tak ada buat apa kat kami. Saya pun tak pernah kata apa. Tak mengaku apa yang dia duk kata selama ni. Ini munafik. Firman Allah, walaqad qalu kalimatal kufr, dan sesungguhnya telah kata mereka itu, yakni kafir dan munafik ini, kalimah kufur. Apa hak depa kata tu? Kalimah kufur, kalimah tak betul apa yang depa duk cakap selama ni. Seperti kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita baru sebut nama dia, mai dah cerita dia. Sebut aja munafik, nama Abdullah bin Ubay bin Salul timbul. Siapa dia? Dia ni tuan-tuan ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dia ni orang Islam Madinah. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia orang Madinah. Dia dah masuk Islam sebelum Nabi pergi Madinah. Dan sebelum Nabi pergi Madinah, dialah tempat rojokkan penduduk Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dia orang baik, orang hebat, orang yang disanjung oleh masyarakat Madinah sebelum Nabi pergi ke Madinah. Tapi bila Nabi sampai di Madinah, masyarakat Madinah sudah mai dekat Nabi. Apa-apa masalah tanya Nabi. Hormat sudah balik kepada Nabi. Nabi dia hormat lebih daripada hormat dekat dia. Dia rasa sakit hati, dia rasa iri hati, dia rasa dengki dekat Nabi. Tu aja, punca banyak tu aja. Hak kot belakang duk gasak Nabi, duk hantam Nabi, duk fitnah Nabi, duk burukkan Nabi, duk buat cerita tak betul tentang Nabi. Ni punca dia asal. Saya iri hati aja dekat Nabi. Punca tu aja. Bermula daripada iri hati dekat Nabi. Kerana Nabi mai Madinah, dia sudah jatuh di Madinah. Bukan jatuh apa, orang korang pergi tanya dia. Orang banyak duk pergi tanya Nabi. Kerana tu iri hati. Kerana tu dia mula duk tabung racun dalam masyarakat. Dia nak semua orang benci Nabi. Kalau orang benci Nabi pun orang tak hormat dia juga. Sobat aja. Tapi tertipunya munafik ni sampai macam tu. Dia penjatuh Nabi. Dia ingat kot bila Nabi jatuh dia naik. Nabi jatuh dia tak naik juga. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Quran sebut cerita dia. Tuan-tuan, berapa punya buruk perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah jadi Islam, yang pernah jadi orang beriman, tiba-tiba memilih untuk mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min zalik. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata, la in raja'na ilal Madinah la yakhrujanna al-a'az minhal azal. Maka kata Abdullah bin Ubay bin Salul, jika kami balik ke Madinah, sungguh mengeluarkan orang yang mulia akan orang-orang yang hina daripada dia. Dia pergi cakap macam tu. Dia bercakap macam tu. Dia kata, aku ni kalau aku balik ke Madinah, dia kata orang yang hina akan dihalau pulang. Dia sebut macam tu. Tapi maksud dia, dikehendaki ia mengeluarkan Rasulullah. Dia kata, maksud kata-kata dia tu, kalau aku balik ke Madinah, orang hina akan kena halau pulang. Maksud dia, orang hina tu Nabi. Dia pergi bercakap depan orang. Dia kata, aku tak balik tak apa. Hang bolehlah tunjuk hang anak jantan. Kalau aku balik, dia kata, dia akan kena keluar dalam keadaan hina.
Cakap dia tu merujuk kepada Nabi. Dia nak abang kata kalau dia balik, Nabi ni kena halau keluar dalam keadaan hina. Dia gamak kata lagu tu dekat Nabi SAW. Dan kata Qil, itu adalah kalimah Julas bin Suwaid. Jika ada Muhammad benar, maka kita lebih jahat daripada Himar. Dan ada juga satu pendapat lagi kata, satu orang yang juga munafik yang bernama Julas bin Suwaid, walaupun dia duk lawan Nabi, dia duk gasak Nabi, dia duk hantam Nabi, dia duk buh macam-macam cerita dekat Nabi dan sebagainya dengan tujuan nak bagi orang pandang Nabi ni tak boleh pakai, Nabi ni manusia tak guna. Walaupun dia duk kata macam tu, tapi pernah terbit di mulut dia. Dia kata, kalau betul lah Muhammad ni betul-betul, kita ni teruk lah. Lebih teruk daripada Kaldai. Dia kata. Dia pun takut. Macam dalam masyarakat kita lah. Kalau kita pergi duk kecam, duk kata dekat orang yang baik-baik, kita duk kata dekat tu guru misalnya. Kita duk kata macam-macam kat dia. Takkan kita tak teringat dalam hati kita sekali? Takkan tak teringat sekali dalam hati, aku duk kata ni kat orang baik ni. Kalaulah dia ni betul-betul baik, kita ni apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa kafaru ba'da islamihim, dan jadi kufur mereka itu, yakni munafik itu jadi kufur kemudian daripada Islam mereka itu. Dah masuk Islam dah, tiba-tiba pergi patah balik pergi jadi kafir. Artinya menzahir kufur kemudian daripada menzahir Islam. Dah Islam dah, orang dah tahu dah kata dia Islam, tiba-tiba pergi tunjuk dia menentang Islam. Firman Allah, wa hammu bima lam yanalu, dan cita-cita mereka itu dengan barang yang tiada dapat mereka itu, daripada membinasa dengan Nabi SAW pada malam Al-Aqabah ketika balik daripada perang Tabuk. Mereka ni bercita-cita, puak munafik ni bercita-cita dengan satu cita-cita yang Tuhan kata wahammu bima lam yanalu. Mereka bercita-cita nak buat satu benda yang mereka tak akan boleh buat. Tuhan kata orang munafik ni bercita-cita nak bunuh Nabi. Mereka tak akan boleh bunuh Nabi sebab Allah jaga Nabi. Tapi yang kata munafik ni duk simpan juga dalam hati tu. Cita-cita nak bunuh Nabi tu duk simpan juga. Tuhan kata kesian dekat mereka ni. Cita-cita nak buat satu benda yang mereka tak akan boleh buat benda tu sampai bila-bila. Maka di antara rencana yang mereka buat untuk nak memenuhi cita-cita mereka tu, mereka nak attack Nabi. Mereka nak serbu Nabi ketika malam Al-Aqabah. Kita baca bulan lepas. Al-Aqabah tu maksudnya jalan kecil di tepi lereng bukit yang mereka pergi tunggu nak ambush Nabi, nak bunuh Nabi. Kita baca bulan lepas. Iaitu ketika Nabi dalam perjalanan balik daripada perang Tabuk. Mereka itu yang ni munafik lebih daripada 10 orang laki-laki. Mereka ada lebih kurang 10 orang merangka satu konspirasi, satu pakatan jahat nak bunuh Nabi. Itu rencana yang mereka buat. Maka pukul oleh Ammar bin Yasir kepala kenaikan mereka itu. Tapi Nabi dah tahu pasal malaikat Jibril mai bagi tahu dah. Wahai Muhammad, kamu jaga-jaga, ada musuh duk tunggu kamu, depa nak ambush kamu tengah jalan. Maka Nabi suruh seorang sahabat pi. Bulan lepas kita baca nama lain, bulan ni dia kata Ammar bin Yasir sebab ada 2-3 riwayat cerita tentang orang yang Nabi suruh ni. Ammar bin Yasir disuruh pergi tunggulah binatang yang mereka ni naik. Maka lari sekaliannya turun ke padang Aqabah itu. Sebab jalan atas gunung itu tiada boleh lalu banyak-banyak. Maka Nabi SAW bagi tahu bahawa Nabi hendak lalu jalan itu, orang lain lalu jalan bawah. Ni maklumat Nabi sudah bocor. Nabi masa nak balik daripada perang Tabuk, Nabi kata aku nak balik nak ikut jalan Al-Aqabah, jalan lereng bukit. Oleh kerana jalan tu kecil, tak boleh pergi semua. Maka Nabi dengan beberapa orang sahabat saja yang pilih jalan tu. Sahabat-sahabat lain ikut jalan bawah, jalan biasa. Maklumat Nabi nak balik ikut jalan tu bocor. Ada juga munafik duk dalam kalangan ada tu, dibagi tahu, maka mereka tunggu dekat jalan Nabi nak lalu dengan tujuan nak ambush Nabi, nak bunuh Nabi. Begitu cerita dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih."
dan tiada benci mereka itu. Tidak benci munafik itu daripada Muhammad, melainkan kerana bahawa mengkaya akan mereka itu oleh Allah dan Rasulnya daripada kurnianya dengan dapat rampasan daripada orang-orang kufar. Yakni tidak ada pasal yang munafik benci kepada Nabi Muhammad itu, melainkan sebab Nabi beri ia kaya kemudian daripada lapang. Nabi beri mereka mulia kemudian daripada hina. Dengan berpindah Nabi kepada kampung ia, yakni ke kampung Madinah itu, maka ini tiada patut dijadikan sebab kebencian. Dia kata, tak ada pasal pun yang benci Nabi ni, macam kita sebut tadi. Pasal apa yang munafik ni marah dekat Nabi, pasal apa? Adakah Nabi pergi ambil harta benda mereka? Tak. Yang duk marah dekat Nabi ni pasal apa? Adakah Nabi SAW pergi cabul kehormatan mana-mana ahli keluarga dia? Tak. Tak ada satu pasal tu. Dalam tu tadi dia kata, yang ni tiada fasal yang munafik benci kepada Nabi. Tak ada pasal yang pergi benci dekat Nabi ni. Tak ada pasal. Tapi benci. Kok kata Nabi SAW ni bila duk bercakap lagu duk luku dia ke apa, kok dia nak marah? Tak ada. Nabi tak buat kerja-kerja macam tu. Nabi bercakap ayat Quran. Apa yang Nabi nak bercakap, Allah suruh cakap. Yang tu aja. Yang duk marah ke Nabi pasal apa? Marah juga. Tak peduli. Marah juga dekat Nabi ni. Apa hal yang hampa benci dekat Nabi? Tuhan kata, sedangkan Nabi ni memberi kaya kepada orang yang lapang. Sebahagian daripada orang-orang yang miskin, mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka jadi sahabat Nabi. Bila mereka jadi sahabat Nabi, Nabi ajak mereka pergi perang dengan orang kafir. Orang-orang miskin yang masuk Islam ni ikut Nabi pergi perang. Bila menang perang, harta rampasan orang-orang kafir itu dipanggil ghanimah. Harta tu ambil bahagi kepada orang yang pergi perang. Orang hak tadinya miskin, masuk Islam, ikut Nabi pergi perang, dapat harta rampasan perang, jadi kaya. Itu pertolongan, itu bantuan. Nabi bagi bantuan dekat satu orang yang dulunya miskin sudah jadi kaya. Takkan yang tu salah, itu satu kebaikan. Salah tak mana? Bukan Nabi samun duit mereka. Nabi tolong pula atok dekat mereka bagi dapat duit. Bagi pula dekat mereka. Takkan itu salah? Dia kata apa yang Nabi buat? Nabi muliakan mereka selepas daripada hina. Bilal bin Rabah, daripada satu manusia hina pada pandangan mata manusia. Satu orang hamba. Bilal bin Rabah ni satu orang hamba yang tidak dipandang mulia oleh siapa-siapa. Bahkan bila dia masuk Islam, tuan dia sendiri marah kat dia, pidera dia macam dia ni tak ada harga. Pergi buat dia, buh dia tengah padang pasir, bubuh batu besar atas dada, tambat tangan, suruh kuda heret, terkopak isi daging Bilal bin Rabah. Punyalah tak ada harga Bilal bin Rabah ini. Tapi Bilal bin Rabah yang masuk Islam ini, yang kemudiannya ditebus dan dimerdekakan dia menjadi manusia mulia selepas daripada melalui zaman dihina oleh manusia. Takkan itu salah? Abu Zar Al-Ghifari, daripada satu orang qati'ut tariq, daripada satu orang penyamun di tengah padang pasir. Kalau ada kabilah bawa harta rampasan balik, dia nanti samun, ambil. Dia satu orang penyamun sebelum masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi sahabat Nabi yang cukup hebat. Dia buat kerja untuk Islam habis-habisan. Sampai mati dia dalam keadaan berkhidmat untuk agama. Takkan itu satu benda tak baik yang Nabi buat? Nabi angkat satu orang daripada kedudukan hina sebagai penyamun jalanan, tiba-tiba menjadi satu orang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa sakit hati kat Nabi? Pasal apa? Nabi buat benda tolong orang. Tapi munafik ni dia tak ada pasal yang pergi benci dekat orang-orang ni semua. Orang yang duk tolong orang, orang yang duk bantu orang ni, dia pergi jadikan sasaran kebencian dia. Begitu. Semata-mata pasal apa dia jadi macam ni? Dia kata dengan kerana berpindah Nabi ke kampungnya. Kerana Nabi pindah daripada Mekah, Nabi mai ke Madinah. Madinah bukan kampung laman Nabi. Kampung laman Nabi, tempat tumpah darah Nabi di Mekah. Nabi mai Madinah, Madinah bukan tempat Nabi. Nabi mai di Madinah yang bukan kampung laman dia, tiba-tiba Nabi disanjung. Orang situ pula pergi sakit hati. Itu saja sebab hampa duk hantam dia. Begitu. Maka ini tidak patut dijadikan sebab kebencian. Dia kata tak patutlah orang yang baik macam ni hampa piduk benci. Maka jadi tiada satu pada Nabi sifat yang patut dikeji. Tak ada pada diri Nabi Muhammad ni hampa nak cari satu sifat yang boleh hampa benci dia. Tak ada. Dia orang baik. Firman Allah, fa in yatubu
yaku khairan lahum. Dan jika taubat mereka itu, yakni dengan beriman kepada Allah, nescaya adalah terlebih baik mereka itu daripada kekal sebagai munafik itu. Tuan-tuan je tengok ayat Quran, berapa punya cantik. Kok mana pun dia marah, dia bagi satu harapan juga. Ni, hak tadi kita duk baca, tadi ayat hak duk marah orang munafik. Cerita tentang PL perangai orang munafik ni, betapa buruknya perangai orang munafik, cerita sampai dah Tuhan dah habaq dah kata tempat depa ni neraka jahanam, kekal depa di dalam neraka apa semua Tuhan duk habaq macam tu. Ujung ayat Tuhan bagi satu harapan. Tuhan kata fa in yatubu yaku khairan lahum. Dan jika taubat mereka itu, yakni beriman balik kepada Allah, nescaya itu lebih baik bagi depa daripada kekal sebagai munafik sampai mati. Bagi harapan. Lagi nyawa tak sampai dia gargarah, lagi tu manusia boleh bertaubat. Begitu. Firman Allah, wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu azaban alima. Dan jika berpaling mereka itu daripada iman, nescaya mengazab akan mereka itu oleh Allah akan azab yang sangat sakit. Tuhan bagi amaran. Aku dah bagi peluang dekat hangpa untuk bertaubat. Kalau hangpa bertaubat, aku terima taubat hangpa. Tapi kalau sekiranya hampa memilih untuk berpaling daripada bertaubat, hampa tak mau bertaubat, nak kekal sebagai orang munafik, yu'adzibuhumullahu azaban alima. Cukup peluang yang aku bagi, maka sampai masa aku azab hampa dengan azab yang sangat pedih. Tuhan kata. Peluang yang secukupnya sudah diberi. Maka sudah sepatutnya hampa kena azab. Fid dunia wal akhirah. Di dunia, kamu akan diazab dengan kena bunuh. Orang kafir lawan perang dengan orang Islam, kalau kena bunuh mati katak. Orang Islam kalau mati syahid. Hampa mati katak. Mati katak itu azab dunia dan akhirat dengan neraka selama-lama. Firman Allah, wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan tiada bagi mereka itu pada dalam bumi ini daripada wali yang memelihara agar mereka itu daripada azab Allah. Dan tiada pertolongan yang boleh menegah mereka daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, kalau dah aku murka, kalau dah aku marah, tak ada siapa boleh dinding hampa daripada kena murka aku. Tuhan kata. Kalau dah aku marah, Tuhan kata hampa tak usah cari siapa lah. Siapa pun tak boleh selamatkan hampa daripada kena azab aku. Lepas tu bawah tu dia kata kisah Sa'labah. Firman Allah, wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlih lanasdiqanna lanakunanna minas salihin. Dan setengah daripada mereka, yakni daripada munafik itu, ialah mereka yang berjanji akan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, demi Allah, jika memberi ia akan kami daripada kurnianya, yakni daripada harta, sungguh kami hendak bersedekah lagi. Ada sebahagian orang, Tuhan kata, masa susah, janji ni berbuih mulut. Masa susah. Susah ni maksudnya susah tak ada duit, susah sakit. Masa susah sakit, susah tak ada duit ni, Allah, mulut ni berjanji macam-macam. Aku kalau Allah bagi lapang rezeki sikit apa semua, aku nak pergi Mekah. Janji. Ni duk sakit ni, kalau Allah bagi sihat ni, aku mayang tak mau tinggal. Janji. Masa susah ni janji macam-macam. Dan sungguh adalah kami daripada jumlah orang-orang salih, iaitu Sa'labah bin Hatib Ansari. Ni dia kata nak bawa satu cerita yang berhubung dengan ayat ni, yang berkaitan dengan ayat ni. Kisah satu orang yang bernama Sa'labah bin Hatib. Dia ni Ansari, dia sahabat Ansar. Sahabat Ansar maksudnya penduduk asal Madinah. Sa'labah bin Hatib ni dia orang Madinah, orang bagus. Dan bukan sahaja dia orang Madinah, bahkan dia orang-orang di antara orang-orang saleh di Madinah. Sa'labah bin Hatib ini adalah ia melazim masjid bersama Nabi SAW. Dan dia ni memang kaki masjid. Dia kaki masjid. Dia melazim diri dia dengan masjid. Sampai digelar dia dengan nama Hamamatul Masjid. Hamamah ni makna dia burung merpati. Lagu bahasa kita lah, merpati. Merpati lah. Hamamah ni maksud dia burung merpati. Dia ni sampai orang Madinah panggil dia Hamamatul Masjid. Orang panggil dia merpati masjid.
yakni burung merpati masjid. Kemudian lihat akan dia oleh Nabi, bergegas keluar daripada masjid lepas sembahyang. Maka sabda Nabi SAW, apa kerana engkau berbuat perangai seperti orang munafik itu? Cuma Sa'labah ni satu benda pelik yang ada dekat Sa'labah ni apa dia? Tiap-tiap hari semayang di masjid. Sampai orang panggil dia merpati masjid. Tapi yang pelik Sa'labah ni bila habis semayang aja Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangkit cepuh kita balik. Tiap-tiap kali habis bagi salam dia cepuh bangkit balik. Macam tak boleh duduk lama dalam masjid. Macam hangat bila duduk dalam masjid. Maka Nabi tegur dia. Nabi kata dia, apa hal dengan kamu ni Sa'labah? Tiap-tiap kali habis semayang aku nampak kamu kalut sangat nak balik. Itu perangai orang munafik. Tak boleh duduk lama dalam masjid. Alamak, munafik pula dia kata tak boleh duduk lama dalam masjid. Apa hal dengan kamu ni? Aku duk perhati kamu banyak kali dah. Nabi ni dia very observant. Dia cukup perhati orang. Nabi ni dia very observant. Dia sedar siapa ada, siapa tak ada. Dia sedar. Nabi sedar. Itu sebab kita baca hadis cerita tentang satu perempuan. Ada dua riwayat lah. Satu riwayat kata perempuan, satu riwayat kata laki-laki kulit hitam. Selalu Nabi main masjid, Nabi duduk mengajar, dia ni yang tiada. Sampai satu tempoh masa Nabi mai dia tak ada. Nabi mai dia tak ada. Nabi mai dia tak ada. Satu hari Nabi tanya. Nabi kata, mana Nabi ni? Dia ni yang selalu begian-begian ni. Nabi kata, oh sahabat-sahabat kata dia ni kah? Dia ni dah mati dah ya Rasulullah. Dia dah mati dah. Nabi dandan muka jadi merah nak marah. Nabi dandan muka jadi merah nak marah. Kemudian terus Nabi kata, apa siapa tak ada siapa beritahu kat aku kata dia ni mati. Nabi kata. Sahabat pergi jawab pula dekat Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia ni apa? Ni bukan orang ada nama, bukan orang terkenal. Oleh kerana dia ni biasa, orang biasa saja. Jadi dia mati, tak payahlah kami habaq dekat kamu. Nabi terus tanya, kubur dia tang mana? Sahabat pun dah nampak Nabi lain macam ni. Lepas habaq kubur dia sekian-sekian tempat. Nabi terus turun daripada masjid, pergi kubur dia. Sampai di atas kubur dia, fasalli. Maka Nabi pun berdoa. Hadis tu jangan salah faham. Itu sebab hadis tuan-tuan bila kita baca, kita kena tengok syarah hadis. Kita tak boleh bersyarah pandai-pandai kita. Tak boleh. Dalam hadis tu dia kata, fasalla. Maka Nabi pun semayang. Dia kata, salat, semayang. Dah. Dalam syarah hadis kata, bukan Nabi pergi semayang atas kubur tu. Nabi pergi berdoa di atas kubur tu. Orang tak faham, dia baca-baca hadis tu, oh dia kata boleh semayang atas kubur pun boleh. Nabi pergi semayang atas kubur. Dah, Nabi pergi berdoa atas kubur tu. Nabi pergi berdiri, Nabi baca doa minta selamat kepada penghuni kubur. Macam mana nak tahu perkataan itu membawa maksud doa? Kena tengok syarah hadis, baru kita boleh tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Satu orang manusia yang orang lain duk kata dia ni apa sajalah, dia ni golongan marhain. Apa jadi kat dia tak payah habaq dekat Nabi. Kalau jadi dekat orang-orang yang besar-besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ke Bilal ke apa, orang-orang yang ada nama ni, kalau jadi kat orang-orang ni wajar kita beritahu dekat Nabi. Dia ni siapa? Dia bukan ada apa, tak payah beritahu dekat Nabi. Tapi dah, Nabi very observant. Nabi dia duk observe, dia duk perhati benda ni. Dia tahu siapa ada, siapa tak ada. Nabi tahu. Bila banyak kali tak ada, Nabi tanya, mana Nabi dia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam cerita yang kita tu baca lah ni, Nabi rupa-rupanya menyedari Sa'labah ni bagi salam dia cepuh bangkit. Bagi salam dia cepuh bangkit. Satu hari Nabi pegang dia. Nabi kata, wahai Sa'labah, apa hal dengan kamu ni? Kamu ni buat perangai macam orang munafik. Nabi kata, tak boleh duduk lama dalam masjid. Maka sembahnya. Maka jawab Sa'labah. Dia kata, hamba fakir. Dia kata, tiada kain. Dia kata. Sa'labah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya orang cukup miskin. Aku ni fakir. Aku ni orang miskin, tiada kain. Hanya sehelai itulah sahaja hamba dengan isteri hamba. Kain hak aku pakai ni lah, kain ni juga isteri aku pakai. Aku susah ni sampai nak beli kain, tak ada duit. Ni hak aku pakai ni, hak ni lah bini aku pakai. Sekejap lagi waktu nak semayang, sekejap lagi.
Maka balik cepat supaya isteri hamba semayang pula. Dia kata. Dia abang dekat Nabi, saya balik cepat ni pasal baju ni isteri saya nak pakai untuk semayang. Maka doakan Allah, ya Rasulullah, agar luah rezeki hamba. Dia pun dah tumpang Nabi tanya ni, sulam terus dia pun. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata tolonglah doa dekat Tuhan, mintalah bagi saya ni lapang sikit rezeki ni. Miskin sangat ni. Dia memang macam tu. Tuan-tuan nampak tuan-tuan, kita kadang-kadang kita tengok satu orang, kita hukum dia, adil tak kita ni? Oh, tak adil. Kita tak tahu apa hal dengan kawan tu. Kita hukum sedap-sedap kita. Nabi tak hukum dia. Nabi minta penjelasan daripada dia. Nabi kata, apa hal dengan kamu ni? Kalut sangat bagi-bagi salam cepih bangkit balik ni. Ini perangai orang munafik. Tak boleh duduk lama dalam masjid. Nabi tak kata Sa'labah munafik. Tapi Sa'labah ni didapati buat perangai macam orang munafik. Begitu. Kita hari ni hukum langsung. Tunggu lagi. Tengok-tengok risuah tu. Tuduh orang makan rasuah pula. Kawan tu tukang kereta. Tahkah dia dapat harta pesaka pergi jual tanah boleh duit pergi tukang kereta? Apa salahnya? Kita pergi hukum kata dia rasuah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sa'labah bila Nabi tanya-tanya macam tu, terus kata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar luas rezeki hamba. Maka sabda Nabi SAW, kesihan engkau wahai Sa'labah. Nabi kata kat dia, kesian dekat hang. Sedikit engkau syukur lebih baik daripada banyak yang tiada engkau berkuasa peliharanya. Nabi pula pergi jawab lagu tu dekat dia. Nabi kata, aku simpati dengan hang. Tapi aku nak bagi tahu dekat hang satu benda. Lah ni hang ada sikit aja harta benda. Tapi sikit ni hang masih lagi jadi orang yang bersyukur. Hang duk main semayang, habis semayang balik nak pastikan bini semayang. Ini perbuatan orang yang bersyukur. Nabi kata kalau hang ada sikit harta tapi hang orang yang bersyukur, itu lebih baik daripada hang dapat banyak harta tapi hang tak boleh nak kawal harta tu. Nabi pergi jawab macam tu kat dia. Maka kemudian daripada itu datang pula Sa'labah kepada Nabi. Sembah dia, doakan Allah ya Rasulullah rezeki hamba. Dia tak lama lepas tu duk berasa susah lah. Pimai-pimai Nabi tahu dah kata aku susah. Dia pergi jumpa Nabi sekali lagi. Dia kata, ya Rasulullah, doalah dekat Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan bagi lapang sikit kat aku ni. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah. Maka sabda Nabi, tiadakah bagi engkau ikutan pada aku? Maksudnya Nabi kata, hang tak mau dengar cakap aku kah? Hang tak mau ikut ke cakap aku? Nabi kata kat dia. Bukankah kemarin hang dah main minta suruh aku doa? Dah aku dah kata dah dekat hang, baik hang ada harta sikit tapi hang jadi orang yang bersyukur. Daripada hang ada harta banyak, hang tak boleh nak jaga harta hang sendiri. Aku dah kata kemarin macam tu. Hari ni hang main minta lagi sekali, hang ni tak boleh ikut ke cakap aku? Nabi kata macam tu. Kemudian datang pula sembahnya, ya Rasulullah, doakan Allah rezeki akan aku harta. Selang tak apa hari main pula dia kata, ya Rasulullah, saya bukan tak mau ikut cakap, bukan tak faham, tapi lorak sangat ni, susah saya ni, mintalah doa dekat Tuhan bagi senang sikit aja. Sa'labah minta 3 kali. Demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenar. Jika rezeki akan dikau oleh Allah, nescaya aku beri tiap-tiap empunya hak itu akan haknya. Dia mulalah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah Allah bagi dekat aku senang, kalau aku jadi orang senang, orang yang berhak aku akan bagi hak mereka. Maksudnya orang miskin aku akan bagi duit, aku akan bagi duit yang ada kat aku kat mereka. Kalau aku jadi orang kaya, aku akan tolong orang miskin. Pasal apa? Pasal aku biasa miskin. Dia kata, kejaplah. Alasan dia kejap. Aku biasa miskin. Aku ni miskin. Aku ingat tak ada orang miskin macam aku. Kalau Allah bagi aku senang, kesenangan aku akan dirasai oleh orang miskin. Pasal aku biasa miskin. Dia katakan Nabi. Maka mendoa Nabi SAW pada dia. Nabi pun dah dengar macam tu. Tak apa. Nabi angkat tangan doa. Allahumma rzuq Sa'labah malan. Nabi pun doa. Nabi kata, wahai Tuhanku, rezekikanlah kepada Sa'labah ini harta. Banyak tu aja Nabi nak doa ni, nak makbul ni sikit aja. Kata Nabi ni angkat tangan minta aja.
Nabi sendiri susah pasal dia tak minta. Bukan tak minta. Allah nak bagi dekat Nabi ni bukit Uhud ada depan ni. Allah kata, kalau kamu mau aku bagi jadi bukit ni mah. Hampir cangkul ambil hari-hari. Nabi tak mau. Nabi kata, bagi dekat aku, orang-orang ada lawan aku ni dapat hidayah. Tu lagi aku mau. Nabi kata. Sa'labah pergi minta tolong kepada Nabi SAW. Nabi nasihat dia, dia minta lagi. Nabi kata, hang tak dengar cakap, dia minta lagi. Nabi kata, tak apalah. Nabi terus angkat tangan, Allahumma rzuq Sa'labah mala. Wahai Tuhan, rezekikanlah kepada Sa'labah sedikit harta. Maka Nabi bagi dekat dia kambing. Maka belak ia akan kambing itu. Maka membiak ia seperti ulat. Dia kata, bukan kambing kena makan ulat. Kambing tu dia membiak macam mana ulat punya dulu jadi meremut ulat tu. Allahu Akbar. Kambing yang Nabi bagi kat dia 2 ekor jantan seekor betina seekor bagi kat Sa'labah, suruh Sa'labah belah ni. Kambing tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia membiak macam mana ulat tu. Dia menjadi-jadi. Maka sempit Madinah dengan kambingnya tu. Dia pun la ilaha illallah. Punya ramai kambing dia ni. Kan? Penjodoh bilangan yang salah tu. Punya banyak kambing Sa'labah ni sampai sempit Madinah dengan kambing dia. Dia kata, nak abang kata banyak. Bukanlah sempit sungguh. Nak abang kata banyak kambing Sa'labah ni membiak ni. Allahu Akbar. Rezeki Tuhan bagi kat dia. Begitu. Maka keluar ia, yakni keluar Sa'labah ke padang. Oleh kerana kambing terlampau banyak sampai orang Madinah marah habis. Tengok-tengok tik kambing depan rumah mereka. Tengok-tengok kambing lepas ke dapur duk makan apa. Dan kambing Sa'labah ni betul-betul sudah mengganggu ketenteraman awam. Maka Sa'labah pun tak mau gaduh dengan orang. Yung kambing dia semua keluar daripada Madinah pergi duduk satu kawasan padang. Belah di sana. Maka adalah ia, yakni Sa'labah ini sembahyang serta Nabi Zuhur dan Asar sahaja, lain sembahyang di kambingnya. Dia kata sibuk kan, bila dah sibuk ni lohok dengan Asar aja dan lari pergi sembahyang dengan Nabi, lohok dengan Asar aja. Hak lain tu sembahyang di kambingnya. Dia kata maksudnya bukan sembahyang berimam dengan kambing, maksudnya sembahyang di tempat belah kambing tu. Dia sembahyang tang tuah tak danah ni, kalut ni menyaga dia menjadi ni. Sa'labah ni diuji Allah sampai macam tu sekali. Kemudian banyak kambingnya itu berjauh ia daripada Madinah. Tiada hadir sembahyang berjamaah. Oh, kambing lagi duk banyak, pindah pijau lagi daripada Madinah. Kalau tidak keluar di tepi Madinah saja, satu kawasan lapang di situ, kambing duk banyak juga. Pindah pijau lagi daripada Madinah. Bila jauh daripada Madinah, tiada hadir ia sembahyang berjamaah. Hanya Jumaat saja. Lagi duduk kalut. Tadi Zuhur dengan Asar dan juga lari-lari pi. Tak ada lah. Zuhur, Asar apa jemaah apa pun tak ada dah. Pakai jemaah aja seminggu sekali pi. Kemudian bertambah banyak kambingnya. Maka jauh lagi dia daripada Madinah. Dan tiada hadir jemaah dan tiada hadir jemaah. Habis. Jemaah pun dengan radio je. Kalau ada radio masa tu. Tak ada lah. Tak ada ambil lah. Maka apabila hari jemaah, keluar tanya khabar sahaja. Bila hari Jumaat dia pakai tanya orang yang macam mana hari ni ramai kat sembahyang Jumaat, dia pakai duk tanya abang di kabut ni. Kan? Macam sebahagian sahabat-sahabat kita kan dulu rajin mengaji lah, tunggin terbalik sana sini lah pakai duk tanya abang gitu. Macam mana kuliah ada orang duk ramai lagi ke? Tanya tak ada lah. Tak apalah kalau dia pergi kuliah ustaz lain, ustaz mana pun tak ada, dia lambung habis dah, tak ada mengaji mana. Jadi lu tu daripada duduk semayang melazimkan masjid sampai dipanggil merpati masjid daripada awal ni. Merpati hamamatul masjid. Merpati masjid ni kira duk hinggap ni masjid aja. Nak tengok Sa'labah pergi tengok di masjid. Punya bagusnya Sa'labah awal dulu ni. Sekarang apa sudah jadi Sa'labah, Jumaat pun tak pergi, pakai kain salam saja. Ini Sa'labah sekarang ini. Maka dia kata teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pada Sa'labah. Nabi satu hari teringat kawan lama, mau tak ingat. Kawan lama sentiasa bersama Nabi satu masa dulu. Kawan lama, sahabat lama. Yang kemudiannya Nabi pernah tegur dia, pasal apa hang ni macam perangai orang munafik tak boleh duduk lama dalam masjid. Nabi punya ambil berat kat dia dulu.
Satu hari ni sampai tak nampak resap resui habis. Teringat juga Nabi sekali-sekala dekat sahabat lama. Maka Nabi tanya, sabda Nabi, ma fa'ala Sa'labah. Nabi tanya satu soalan. Nabi kata, apa buat dengan Sa'labah? Nabi kata, Sa'labah ni apa hal lah ni? Sampai tak nampak langsung dia ni. Maka kata sahabat-sahabat Nabi SAW, bela kambing tiada celus Madinah. Celus, dia tulis itu calam ni wasin, celus. Kan? Ini duduk baca Quran Arab pula, bela kambing tiada julus Madinah pula, bukan julus, celus. Tiada celus Madinah. Depa pi abang, depa kata ya Rasulullah, dialah korporat besar. Dia punya kambing pun sakan. Pendek kata nak duduk dalam Madinah ni, kambing dia saja duduk, kita tak boleh duduk. Dia kata lagu tu. Kawan hak jawab ke Nabi ni. Dia kata dia ni lah ni bela kambing, kalut dengan bela kambing. Kambing dia pun banyak sungguh, tiada celus Madinah. Tak boleh duduk dah dalam Madinah dia ni. Sabda Nabi SAW. Nabi bila dengar penjelasan tu, Nabi kata apa? Cuba tuan-tuan tengok. Nabi kata, ya waiha Sa'labah. Ya waiha Sa'labah. 2 kali Nabi kata. Waiha ni maksudnya kesian. Kesian. Nabi kata, ya waiha Sa'labah. Kesian dekat Sa'labah. Nabi kata, kesian dekat Sa'labah. 2 kali Nabi kata. Kesian kat dia. Nabi kata. Nabi kesian dekat dia. Padahal dia sekarang sudah hebat. Kambing yang begitu punya banyak, semua orang kenal Sa'labah kerana kambing dia yang begitu punya menjadi-jadi, membiak dengan begitu punya cepat dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi kata, wailah Sa'labah, kesian dekat Sa'labah. Nabi kata, ya waiha Sa'labah 2 kali. Maka turun hukum, maka turun ayat Allah hukum zakat. Itu dia. Kerana kaya Sa'labah ni dengan kambing-kambing dia yang begitu hebat, tuan-tuan, orang Arab makan kambing je. Bila Sa'labah jadi tokek kambing, kaya. Pasal orang Arab makan kambing. Kalau dia belah arnab, tak apa kaya. Pasal orang arnab pula, orang Arab, orang makan arnab. Jadi terbalik pula, kata orang arnab tak makan Arab pula. Kan? Oleh kerana orang Arab makan kambing, Sa'labah pula pergi jadi orang kaya kerana belah kambing. Hebatlah dia. Dia memang melibatkan diri dalam bisnes yang tak merugikan. Tuan-tuan tahu lah ni, kalau tuan-tuan libatkan diri dalam bisnes limau kasturi, kaya. Limau kasturi. Nak tanam cukup senang. Tak cerewet. Tak payah, susah payah nak jaga air, nak jaga apa, macam susah tanam pokok durian, pokok apa ni. Limau kasturi cukup senang jaga. Tuan-tuan tahu harga pasaran limau kasturi lah ni. Mahal betul. Jadi nak libat diri dalam bisnes, tengoklah limau kasturi demand tinggi, buat limau kasturi lah. Kan? Ni tidur belah tipis kasturi je. Tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga kan dia kata turun ayat hukum zakat kerana kaya Sa'labah ni. Maka Nabi SAW suruh 2 laki-laki pergi menghimpun zakat. Nabi lantik 2 orang dalam Ibnu Katsir. Dia kata seorang daripada Bani Juhainah, seorang daripada Bani Salim. Nabi lantik 2 orang laki-laki ni, hampa kerja pergi kutip zakat. Nabi kata, serta dengan suruh Nabi yang menyatakan umur kambing dan unta yang hendak diambil zakat itu. Nabi beritahu kambing, unta umur berapa, hampa pergi, kalau ada umur yang macam ni ambil zakat. Maka sabda Nabi, kamu lalu ikut Sa'labah. Tengok Nabi pesan dekat 2 orang hak duk kerja kutip zakat ni. Nabi kata kat mereka, mula sekali pergi jumpa Sa'labah. Nabi kata. Maka pergilah kedua itu kepada Sa'labah kerana nak minta zakat. Serta baca surat Nabi SAW. Bawa surat pula daripada Nabi, Nabi cop muhur Nabi. Bawa surat tu pergi baca depan Sa'labah ni. Maka kata Sa'labah, tiada ini melainkan jizyah ataupun sedara jizyah. Sa'labah bila baca-baca tu dia kata, ni apa ni, aku tak pernah dengar ni, mai duk ambil cukai kambing apa semua ni. Dulu masa aku susah tak pernah dengar pun ada cukai kambing, cukai apa ni, tak pernah dengar pun. Ni apa pula? Kata ni jizyah kot ni kot cukai yang kena kat orang kapiang kot. Dia kata tak mau bayar lah, cerita dia tak mau bayar zakat. Begitu.
Maka pergilah dahulu ke tempat lain. Dia kata, lah ni hampa pergi tang lain lah, pergi kutip tang lain dulu. Pergi cari orang lain, bukan aku seorang belah kambing, orang ramai orang belah kambing. Dia duduk main macam tu. Bukan aku seorang, pasal apa yang duduk main cari aku. Orang lain duduk ada banyak lagi, pergi cari orang lain. Dia duduk main cakap macam tu. Dah selesai, dia kata balik kemari. Dah selesai pergi kutip kat orang lain, okey, main kat aku. Kalau kat orang lain nampak boleh kutip, main kutip kat aku. Aku tak mau ni nampak macam nak perkenal aku ni. Dia kata, hampa pergi kutip kat orang lain dulu. Hampa boleh kutip kat orang lain, main kutip kat aku bagi dandan. Sang Labah dah mula cakap pandai lah. Yang tadi ni bunyi suara tadi, ya Rasulullah tolonglah doa. Tadi lah dah cakap bunyi lain lah. Pasal apa? Kambing duduk dah belakang ramai. Dia punya cakap pun dah jadi lain. Maka terdengar kepada Salmi daripada Bani Salim. Ada satu orang daripada Bani Salim, dia pun orang kaya juga, ada belah kambing banyak dan sebagainya. Dia dengar cerita kata Nabi dah suruh kutip zakat daripada belah kambing. Dengar dekat Salmi ni. Maka pilih ia daripada yang sebaik-baik daripada untanya. Dia ni dengan unta, dengan kambing, dengan apa ada, dia pilih hak elok-elok punya untuk nak bagi bahagian zakat, nak bagi ke Nabi. Maka dia asingkan dia dan dibawa kepada keduanya. Dia tak tunggu ni hak nak kutip zakat mai cari dia. Dia bawa unta-unta hak gemuk-gemuk, hak elok-elok ni, bawa pergi cari orang hak nak mai kutip zakat ni. Bawa pergi kat depa ni. Maka kata dia kepada kedua ni, kata orang yang Nabi suruh pergi kutip zakat ni, tiada ini atas engkau. Depa kata ni awak ni hang mai buat apa? Tak apa, kami nanti pergi cari hang apa siapa. Hang mai pula nak bagi zakat. Pasal apa ni? Maka kata dia, ambil. Dia kata, hati saya suka. Dia kata, Salmi ni pula, dia pula kata ambil. Yang ni memang bahagian zakat. Aku ada unta, dan unta aku memang dah sampai ke peringkat wajib zakat. Ambil. Dia kata, aku bagi dengan hati yang lapang. Aku suka nak bagi benda ni. Berbeza dengan Sang Labah tadi. Berbeza dengan Sang Labah hak tadi ni, cakap punya terah tadi ni. Kalau aku kaya, aku akan tolong semua orang tu, orang ni, apa semua tadi ni. Kawan ni tak cakap apa pun. Dia hak cakap terah tu pergi jadi lagu ni. Yang kawan ni senang-senang pula pergi jadi bagus. Tuan-tuan tengok macam mana atas dunia ni dia boleh terbalik kuat macam tu. Satu masa betul-betul semangat nampak sampai orang takut. Lah ni ya Allah. Tinggal bukan kata jauh, sampai hilang tak nampak. Mana pergi? Nampak dunia ni dia boleh jadi tunai-tunai. Boleh jadi tunai-tunai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka pergilah kedua kepada manusia yang lain-lain. Maka mereka dua orang hak Nabi lantik suruh kutip zakat ni pun pergi cari lagi. Siapa yang ada menatang banyak dan sebagainya, minta kutip zakat. Kemudian baliklah kepada Sang Labah. Dah habis semua kutip semua orang, patah balik dekat Sang Labah. Sebab Sang Labah kata, hampa pergi cari kat orang lain dulu, last sekali bermain kat aku. Mereka balik dekat Sang Labah. Maka katanya, tiada ini melainkan jizyah ataupun saudara jizyah. Dia duk kata aku tu. Dia kata tak, aku tak bagi. Pasal apa? Pasal aku tetap mengatakan benda ni cukai yang nak dikenakan ke atas orang kafir. Ni apa zakat-zakat apa? Aku tak pernah dengar pun pasal zakat. Dia mula duk jadi sombong macam tu. Maka pergilah. Aku hendak fikir. Dia kata kat dua orang ni, hampa pergi balik Tak apalah. Kalau hampa nak juga, nanti aku fikir, tengok dulu macam mana upah ikut aku boleh bagi. Dia duk bercakap begitu. Maka tak kala sampai kedua itu kepada Nabi SAW, sebelum berkata-kata kedua-dua utusan Nabi ni, sabda Nabi SAW, ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah. Mereka balik-balik mai depan Nabi, tak dan lagi nak abang dekat Nabi, kata Sa'labah tak mau bayar. Nabi kata dulu, Nabi kata ya waiha Sa'labah, kesian dekat Sa'labah. Dia kata kesian dekat Sa'labah. Hari tu ni elok-elok, dah duduk semayang elok, apa semua agama semua elok. Tengok apa jadi kat dia lah ni, kesian kat dia. Aku dah abang dah awal-awal dulu. Dia bantah, dia ketegang. Tengok apa jadi kat dia, Nabi kata. Kemudian berkhabar kepada kedua akan kelakuan Sang Labah dan Salmi itu. Mereka pun cerita dekat Nabi, dua orang ni, mereka kata kami pergi cari Sang Labah. Sang Labah kata macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu ada pula satu orang daripada Bani Salim, nama dia Salmi. Dia ni pula mai cari kami, bawa pula bahagian zakat yang merupakan unta yang sehat-sehat pula. Jadi macam ni pula ya Rasulullah. Maka doa Nabi SAW bagi Salmi itu dengan kebaikan. Nabi terus angkat tangan minta, ya Allah, luahkanlah lagi rezeki Salmi yang begitu senang hati nak bagi zakat ini. Nabi doa dekat dia dengan kebaikan. Maka turunlah ayat tadi ni, wa minhum man ahadallah. Turun ayat yang kita baca tadi.
Kemudian firman Allah, falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw. Maka tak kala beri Allah akan mereka itu daripada kurnianya, bakhil mereka itu dengannya. Allah turun ni nak cerita tentang Sa'labah. Ada manusia miskin, aku bagi dekat dia kurnia, aku bagi dekat dia anugerah, dia jadi kaya, dia jadi senang. Bakhilu bihi wa tawallaw. Tiba-tiba dia jadi bakhil, kedekut, dan dia berpaling daripada taat Allah dan Rasul. Turun ayat tu kerana nak mengecam Sa'labah ni. Wa hum mu'ridun. Dan mereka itu berpaling sekaliannya. Terus berpaling, tak mau nak ikut dah agama ni. Firman Allah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Maka menjadi Allah akan mereka itu, yakni munafik pada dalam hati mereka itu. Habis jadi munafik orang-orang yang macam ni. Sehingga sampai hari kiamat, yakni hari bertemu mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, habis jadi munafik orang yang bantah Tuhan. Firman Allah, bima akhlafullah ma'aduhu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Dengan barang yang menyalahi mereka itu akan janji Allah, barang yang berjanji mereka itu akan Allah, dan dengan barang yang ada mereka itu dusta padanya. Maka datang ia, sambung cerita Sa'labah sikit lagi. Dia kata maka datang Sa'labah kepada Nabi dengan zakatnya. Itu dia. Dalam Ibnu Katsir dia cerita panjang lagi. Masa dua orang utusan yang pergi nak kutip zakat ni balik mai depan Nabi, Nabi terus kata di depan mereka ni, kesian, ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah, kesian dekat Sa'labah ni. Masa Nabi kata macam tu, ada seorang adik-beradik Sa'labah duduk ada depan Nabi. Bila dia dengar benda ni, dia bangkit turun, dia terus pergi cari Sa'labah. Dia sampai dekat Sa'labah, dia kata, hang betul-betul hang cari pasal. Dia kata, hang tahu tadi ada tak ada orang main nak cari zakat apa semua dekat hang? Dia ni kata ada, apa hal? Hang tahu itu Nabi hantar betul-betul. Orang sudah balik bagi report dekat Nabi, hang tak mau bayar zakat. Nabi kata kesian dekat hang, kesian dekat hang. Hang betul-betul cari masalah. Sa'labah bila dengar macam tu dia takut. Takutlah Nabi. Ni hak dia duk dapat macam ni punya banyak ni pun berkat doa Nabi. Nabi yang bagi model 2 ekor kambing kat dia. Kalau orang lain kata mungkin dia tak heran, tapi kalau Nabi kata, betul-betul dia takut. Sa'labah dengar macam tu, terus turun pergi kepung kambing, bawa kambing lebih daripada hak zakat pula lagi. Bawa pergi jumpa Nabi. Sampai depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, ini zakat yang kamu nak. Nabi tak marah dia. Nabi senyum aja. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia omel satu hadis. Nabi kata, innallaha mana'ani an aqbala minka sadaqatak. Nabi kata sesungguhnya Allah sudah melarang aku daripada terima zakat kamu. Habis. Nabi terus kata kat dia, aku bukan tak mau terima zakat hang, tapi Allah dah mendahului hang mai. Allah dah perintah dekat aku, zakat Sa'labah tak boleh ambil lah. Tengok apa jadi. Maka sabdanya Allah Ta'ala tegah aku bahawa aku terima daripada engkau ni. Dia bawa ni hadis ni. Maka jadi ia Sa'labah ni dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata minta maaf, aku dah tak boleh ambil dah. Pasal apa? Pasal Allah dah larang aku ambil zakat. Tadi aja. Kalau nak ambil, tak ambil pun tadi aja. Lah ni hang buat main banyak mana pun aku tak boleh ambil. Pasal apa? Pasal Allah tak bagi aku ambil zakat hang. Bila Nabi kata lagu tu, maka jadilah Sa'labah ambil tanah bubuh atas kepala dia. Kemudian datang kepada Abu Bakar, maka tiada terima akan dia. Kemudian datang kepada Umar, maka tiada terima akan dia. Kemudian datang kepada Osman, maka tiada terima akan dia. Dan mati Sa'labah pada zaman Osman. Dia dengar Nabi kata Allah tak bagi aku ambil zakat hang. Dia dengar macam tu, dia rasa dunia ni tak ada satu faedah bagi dia. Terus cekau pasiak, perui atas kepala pro menunjukkan menyesalnya dia atas silap dia tadi ni. Sampai Nabi wafat, Nabi tak terima zakat dia. Naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, lagi sekali bawa kambing pergi banyak. Kambing pun duk menjadi, tetapi ketenangan dah tak ada dalam diri Sa'labah.
Pergi jumpa Abu Bakar, ya Abu Bakar, terima ni zakat aku. Oh, Abu Bakar kata, aku siapa? Kalau Nabi pun Allah tak bagi terima, kami berani kan nak terima. Mati Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan tak terima zakat dia. Mai Sayyidina Umar pun macam tu, mai Sayyidina Osman, zaman pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan, Sa'labah mati. Mati dalam kesengsaraan. Walaupun dia dikelilingi dengan harta yang banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidakkah ketahui mereka itu, yakni munafik ni tak tahukah bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang ketahui sir, yakni rahsia mereka itu dan zahir mereka itu. Tuhan kata, hampa tak tahukah, kata apa juga benda yang ada dalam dunia ni Tuhan tahu semua. Hampa teringat, Tuhan tahu apa yang hampa ingat. Ini kepula hampa tunjuk terang-terang, lebih-lebih Tuhan tahu. Artinya zahir dan batin Tuhan tahu semua. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahawasanya Allah Taala Tuhan yang amat mengetahui segala yang gaib. Dan tak kala turun ayat sedekah, yakni ayat zakat yang kita baca bulan lepas, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin tu, maka datang Abdurrahman bin Auf dengan sedekah yang banyak, 40 uqiyah mah, satu uqiyah 40 dirham, 10 dirham 1 riyal. Sembahnya hamba ada 80, maka hamba bagi hutang tuan hamba 40, maka hamba taruh simpan 40, maka jadikan ya Rasulullah pada sabilillah. Maka doa Nabi SAW dengan keberkatan kepada Abdurrahman bin Auf. Maka kata munafiqin, ini riak. Ini pula dia nak cerita ayat yang akan datang. Wallahu a'lam. Ini ayat yang kita akan baca pada bulan depan insya-Allah. Cerita tentang bila turun ayat innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, sesungguhnya sedekah ini untuk orang fakir, orang miskin, apa semua ni, asnaf-asnaf zakat ni. Bila turun ayat ni, seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya, nama dia Abdurrahman bin Auf. Dia bila dengar ayat ni, dia bahagi dua harta dia. Sebahagian dia pergi bagi ke Nabi, suruh Nabi guna untuk sabilillah, untuk tujuan agama. Dia terus bagi dekat Nabi. Kemudian Nabi SAW terus angkat tangan doa, mudah-mudahan Allah bagi lagi keberkatan harta kepada Abdurrahman bin Auf. Kita baca bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan, kebanyakan orang bayar fidyah untuk arwah ibu bapa dengan cara bagi beras kepada AJK masjid ataupun kepada surau untuk ditimbang tolak. Adakah layak orang-orang ini menerimanya? Dia cerita dia lagu ni tuan-tuan. Ini kita baca di mana fidyah ni? Brown Garden ke apa? Baru baca cerita pasal fidyah ni. Fidyah ni dalam Quran Tuhan kata fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ialah bagi makan orang miskin. Di antara orang yang kena bayar fidyah ni ialah orang tua. Orang tua umur dah 80, 90, umur dah 100, yang dia dah tak boleh puasa dah. Bulan Ramadan tak boleh puasa. Kalau nak suruh dia puasa bulan Ramadan ni, dia tak boleh puasa kerana umur dia dah 100 tahun dah. Nak tunggu tahun depan suruh dia puasa? Tak boleh lah. Tahun ni 100 pun tak boleh puasa, takkan 101 nak boleh puasa pula. Jadi adat katanya dengan umur dia yang selanjut itu, dengan kudrat dia, dengan tenaga yang tak ada tu, dia memang tak boleh puasa dah. Maka bagi orang yang macam-macam ni, bila mai bulan Ramadan, dia tak puasa tak salah. Dia tak puasa tak jadi kesalahan. Tapi satu hari puasa dia tinggal, dia mesti ganti dengan satu cupak makanan bagi dekat orang miskin. Satu cupak makanan bagi ke orang miskin itu adalah fidyah. Itu fidyah. Hak kita duk buat ni, ambil beras buah gundi, cari papan nampak kemas sikit, ambil apa ke, golek api aku bagi apa ni dekat hang, kau tu kata aku terima apa semua, lepas tu kunun aku sedekah balik ke hang, kau ni pula kunun aku terima pula, saat lagi aku duk ia, kalau umur panjang sampai pukul 1 pagi. Duk tolak ruk. Itu bukan fidyah. Itu bukan fidyah, bukan fidyah. Salah langsung daripada ayat Quran. Fidyah ni hak kita kata tadi.
Satu. Yang kedua, fidyah tak boleh dalam bab semayang. Fidyah hanya berlaku dalam puasa. Kita tinggal semayang, kita tak boleh ganti dengan fidyah. Tak boleh. Tak ada pun nas dalam Quran, dalam hadis yang kata boleh ganti tinggal semayang dengan bayar fidyah. Tak ada. Ini satu benda kena buat pembetulan. Dan lah ni pun tuan-tuan, di banyak kampung lah, di banyak tempat pun orang tak buat dah benda-benda ni. Tak buat dah. Adalah satu dua tempat buat pun cara sorok-sorok, sembunyi-sembunyi lah betul lah. Orang tak buat dah. Pasal apa? Pasal orang dah tahu dah. Dulu pasal kita ikut-ikut. Kita sedang-sedang orang dah buat. Bila ada kematian, malam adalah. Dan malamnya yang duk buat dulu ni tutup imam. Tutup imam ni pula ikutan dalam masyarakat. Jadi orang kampung kata kalau tutup imam buat semua betul. Inilah jadi silap dulu ni, silap dia berkuntau-kuntau, akhirnya jadi ikan dekat benang di kaki. Dia kuntau-kuntau lagi duk rosot, dia kuntau-kuntau lagi duk rosot, comel habis. Sampai nak kena kita tolong pergi teteh buang benang tu baru boleh lepas dah. Ini masalah yang berlaku tuan-tuan. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, dalam apa bab pun yang kita nak buat dalam masyarakat kita ni, kita mesti merujuk kepada nas Quran ataupun hadis Nabi. Itu ceritanya. Dan ibadat bukan untuk direka-reka. Baik, yang kedua, bolehkah AJK masjid, AJK surau ni terima fidyah ni? Boleh dengan syarat dia miskin. Pasal apa? Pasal syarat orang yang nak terima fidyah ialah orang miskin. Fafidyatun ta'amu miskin, dia sebut. Jadi kalau dia jadi AJK masjid dan dia miskin, dia boleh terima fidyah itu. Bukan terima atas kapasiti dia sebagai AJK masjid, tapi atas dasar dia miskin. Maka dia boleh terima fidyah itu. Begitu. Sakit yang macam mana yang membolehkan seseorang itu tinggal semayang dan diwajibkan ke atasnya fidyah? Tak ada. Tak ada. Sakit selagi mana dia boleh fikir, dia tahu air sejuk dengan air panas, maka selagi itu dia kena semayang. Tak boleh ganti sembahyang dengan fidyah. Tak boleh.